Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa orang telah menghubungi saya tentang video saya semalam. Mereka kata saya tersilap di dalam perkiraan jumlah penyokong barisan kepada Muhyiddin Yassin. Saya beritahu yang 30 orang Barisan Nasional, 26 dari 30 itu orang UMNO, menyokong Muhyiddin Yassin, dan apabila 30 tu tarik sokongan dari Muhyiddin Yassin, maka Muhyiddin tinggal 85 dari 115 tolak 30. Tinggal 85. Mereka kata yang sebenar hanya 10. Dan apabila Barisan Nasional atau UMNO menarik sokongan dari Muhyiddin Yassin, maka Muhyiddin tinggal 105. Bukan 85. So masih ada 20 ekstra dari yang apa saya sebut semalam. So minta maaf saya tersilap di dalam figures ataupun numbers, tapi yang lain-lain tu tidak berubah. Kronologi dia, apa yang ini berlaku, itu berlaku, itu tidak berubah. It still remains the same. Yang total dia is 105, not 85. 20 ahli parlimen lebih yang masih menyokong Muhyiddin selepas UMNO Barisan tarik sokongan dari Perikatan Nasional atau dari Muhyiddin Yassin. Itu saja boleh dikatakan kesilapan di dalam my presentation semalam. Anyhow, hari ini saya tak mau cerita tentang itu sebab that is yesterday's subject. Hari ini saya nak cerita tentang Azalina. Azalina Osman Said berkata memang ada konflik of interest di dalam perbicaraan Najib Tun Razak tentang kes SRC International. Mereka kata Najib kalah 13-1, iaitu 13 hakim berpendapat yang Najib memang bersalah. Hanya satu saja hakim yang rasa mungkin Najib perlu diberi lanjutan masa, extension of time ataupun postponement apabila dia tukar lawyer. Soalan dia menukar tim lawyer tu, tim peguam tu ialah keputusan Najib. Jadi akibatnya iaitu keputusan mahkamah tidak memberi dia delay atau extension masa. That one is risiko yang Najib perlu ambil. Dia tak bolehlah marah ke rasa yang dia tidak diberi keadilan, because it's your decision. You tukar lawyer, you have to accept the consequences of your decision. Ini dia orang kata. So it's still 13 lawan 1. So hanya satu yang rasa mungkin Najib perlu diberi lanjutan masa. So yang 13 tu tetap mengatakan yang Najib bersalah. So buat apa yang bising-bising sangat ni? Ini yang kritik, Najib's kritik berkata. Saya lihat macam ni. Sama macam dulu masa saya tahun 98-99 saya sokong Anwar Ibrahim. Apabila charge terhadap Anwar tu terpaksa dipinda kerana kesilapan tarikh. Dan apabila pinda, terdapat sekali lagi kesilapan tarikh, maka 2 kali pinda charge. Kali pertama dia tarikh tu bangunan belum dibina lagi. Jadi Anwar dituduh melakukan kesalahan di dalam satu bangunan yang tidak ada, tidak wujud. So tukar, pindah kepada tarikh lain, dan kebetulan masa tarikh tu yang kononnya berlaku jenayah, orang yang dikatakan menjadi mangsa sodomi Anwar tu tidak lagi bekerja. So he was no longer working for Wan Azizah. So pindah sekali lagi. So 2 kali tukar tarikh. Bagi saya, you tak boleh halfway through the trial hanya pindah, oh sorry saya silap, I just amend the date. No, charge tu you kena buang. Is a defective charge. Charge tu sudah cacat.
Contoh saya guna ni, bila awak masak nasi goreng, termasuk babi dalam nasi goreng. Tak apa, saya buang saja babi tu, nasi tu masih boleh makan. Tak, maknanya the rice has been contaminated. Nasi tu sudah boleh dikatakan terkena najis. Dan perlu maknanya dibuang. Tak boleh cuma kita buang najis dan kita balance kita makan. Sama macam kes mahkamah ni. Once the charge is defective, that's it. You drop the charge, cancel the charge. Kalau you nak continue, you charge semula sekali lagi. A new charge with new details dan sebagainya. So bagi saya, Anwar should not be found guilty because you made a mistake. In the charge, it was defective charge, tapi you hanya pindah. Seumpama maknanya, tak apa, I just change the date, everything is honky-dory. No, it's not. You must be very clear. Maknanya kalau you charge seseorang tu, you kena 100% sure yang memang ada kes. Kalau dah you charge kes tu tak ada, you tak boleh main pindah-pindah. Oh, sorry, I changed the... So, kes Najib ni, bagi saya, it has got to be also 100% very clear. Dan sekira misalnya macam Azalina kata hari ini, memang ada unsur, memang wujud konflik of interest, iaitu hakim ni, Nazlan Ghazali ni, dia terlibat dengan SRC, penubuhan SRC. SRC menerima pinjaman dari Maybank. Dan Hakim Nazlan ni, dia peguam kepada Maybank. Dan dia terlibat pada awal di dalam penubuhan SRC, di dalam Maybank beri pinjaman kepada SRC. Dia juga yang terlibat dengan menyediakan perjanjian. Dia penasihat kepada SRC. So maknanya apa yang berlaku, bukan saja dengan pengetahuan hakim tu, yang semasa tu dia belum hakim lagi, dengan pengetahuan peguam yang kemudian menjadi hakim, tapi dia juga terlibat di dalam rancangan, the plan to set up SRC, the plan to give SRC pinjaman dan sebagainya. So maknanya you are involved in the crime. Kemudianlah jadi crime. Semasa planning tu belum jadi crime lagi. But kemudian, whatever you plan became a crime. And you sebagai hakim, you lawyer kepada the parties involved in the crime. So you tak boleh lah, maknanya sekarang ni you sudah cacat. You are tainted. You ada penglibatan. You were involved in a lot of things from the beginning, and sekarang ni benda ni sudah rosak, benda ni sudah cacat dan sekarang sudah bertukar menjadi jenayah. Tapi sebelum menjadi jenayah, semua perancangan dan macam-macam, you masih terlibat. So by right you should withdraw, you tarik dirilah dan abstain ataupun minta dikecualikan dari menjadi hakim di dalam satu kes di mana your fingers was in the pie. Once your fingers was in the pie, your fingers are dirty. You dah tak boleh dah terlibat. Sikit sebanyak, whether dari segi ni ke dari segi tu, memang you pun a part of the crime. Walaupun you kata, I was not involved in this or that, tapi maknanya you terlibat. Dan sekira dah perkara ni sudah jadi satu jenayah, maknanya you pun perlu bertanggungjawab. Macam mana you boleh jadi hakim? So to me, the issue sekarang ni, adakah Najib diberi perbicaraan yang adil? Bagi saya, ragu-ragu. Saya ada was-was. Dan di dalam undang-undang, sekiranya timbul was-was, walaupun sikit saja,
Walaupun was-was tu 5%, 10%, taklah 100%, maknanya 5%, 10%, ada was-was. Tapi masih nak 90%, 95%, okey. Tak ada was-was. Tapi oleh kerana, walaupun hanya 5 ke 10% was-was, the benefit of the doubt must be given to the accused. That's it, full stop. First year law student undang-undang tahun pertama tahu, the benefit of the doubt must be given to the accused. Sekira timbul was-was atau ragu-ragu. Walaupun was-was ragu-ragu tu tidak dibukti, is hanya suspicion saja, was-was saja. Tapi walau bagaimanapun, Najib tidak diberi keadilan sekira ada was-was ataupun ragu-ragu dan was-was tu ditolak ke tepi tanpa diberi pertimbangan. My stand on Anwar dulu tahun 98-99 kekal, walaupun saya tak suka dia, walaupun saya tak boleh terima dia sebagai Perdana Menteri, tapi isu 98-99 tu kita tak boleh lari, tak boleh nafi. Bermaknanya Najib punya kes pun we use the same principle. Kita kena guna prinsip nilai-nilai yang sama. Kalau sekiranya orang ni musuh ke kawan tak kisah, kalau orang ni kita mengukur dia menggunakan sesuatu ukuran, orang lain pun perlu diukur menggunakan ukuran yang sama. So bagi saya kes Najib, kes Anwar ni tak beza. Kalau orang boleh kata Anwar ni mangsa perbicaraan yang tidak adil, a victim of a unjust trial, maka Najib pun sits in the same category. Di dalam kategori yang sama, orang yang tidak diberi perbicaraan yang adil. Itu pendirian saya. Saya boleh terima, tak boleh terima tindakan Najib dari segi politik is another matter altogether. Politik is politik. Kalau dia melakukan sesuatu kesalahan yang melanggar syariat Islam, saya tetap akan tidak sokong. Bukan kerana politik, kerana this is Islam, you went against Islam. This is politik, you went against my principle in politics. And this is justice, you did not give justice. So, tiga perkara tu kita jangan rojakkan, kita jangan campurkan. Saya boleh sokong awak dari segi ini, tapi saya tak sokong awak dari segi itu. That's all. Dari segi politik, saya rasa Najib banyak buat kesilapan. Tapi dari segi undang-undang, tetap saya rasa ada was-was. Kemungkinan dia tidak diberi keadilan. And that's my stand. Tapi orang ni ialah dia kata, oh sekarang ni dia sokong Najib, mesti dah Najib beli dia. Pemikiran orang Malaysia ni, orang Melayu ni, toho sangat, cetek sangat. Kalau kita dah bermusuh, maknanya kita tak boleh mempertahankan orang tersebut dari segi keadilan. Why? Kerana musuh politik. It's a very narrow-minded, a very Malaysian way of looking at things. Kalau saya tak sokong awak, maka kalau awak tidak diberi keadilan, halal. Halal sebab apa? Sebab saya tak suka awak. Cannot. Justice is not what we give our friends. Justice is what we give our enemies. Kalau kita kata kita ni mempertahankan justice, maknanya kita kena lebih lagi mempertahankan musuh kita. Oleh kerana justice kepada kawan is very easy. Kalau kawan ni kita tutup mata pun tak apa, walaupun dia jahat. Yang susah ni nak beri justice kepada musuh kita. Itu susah. Cakap senang, tapi buat berapa orang boleh memberi justice kepada musuh. And that is the issue. And satu lagi yang saya rasa cacat dan kelemahan di dalam perbicaraan, bukan saja yang SRC, tapi satu MDB juga, ialah tentang orang yang terlibat. So sekarang ni saya tahu banyak perkara yang berlaku dalam politik lah. Pengalaman saya, personally pengalaman saya, benda yang Najib dah setuju, budak-budak dia overturn. Ini saya ada terlibat dengan beberapa isu yang sebenar. Politik, nothing to do with MDB. Benda ni dah dipersetujui. Najib sudah okey. Budak-budak dia sabotage. Tengok misalan, deal di antara PAS dengan UMNO untuk PRU 14. Everything okey. Dah dipersetujui.
nak adakan mesyuarat, okey, UMNO bertanding kat sini, PAS bertanding kat situ. Maknanya deal is made, everything agreed, cuma nak melaksanakan pelaksanaan dia sahaja yang masih duduk menunggu. Budak-budak dia sabotaj. Dan kita dah beritahu di dalam mesyuarat, sekiranya UMNO go solo, UMNO tidak boleh menang ataupun barisan tidak boleh menang 80 kerusi pun. Benda tu orang UMNO sendiri dah confirm. Orang UMNO sendiri dah bagi tahu semasa mesyuarat. Saya hadir dalam mesyuarat tu. Mereka kata sekira UMNO go solo, UMNO tak akan menang. Atau barisan tidak akan menang lebih dari 80. Silap-silap barisan tak menang lebih dari 80. UMNO mungkin tak lebih dari 50 atau 55. Begitu teruk. Tapi dia kata kalau UMNO atau barisan nak menang 135 kerusi, 135 di dalam PRU 14, maka kenalah barisan buat deal dengan PAS. Tapi selepas semua tu, akhirnya last minute UMNO go solo dan nak bertanding 3 penjuru, 3 corner fight. Dia orang dah kata dah, UMNO akan kalah, barisan akan kalah, you are going to lose the election kalau 3 corner fight, kalau you tak buat deal dengan PAS. Still budak-budak dia sebab apa tak tahu, adakah dia orang ni bodoh atau dia orang ni memang sengaja nak sabotage, nak bagi UMNO barisan kalah atau nak bagi Najib kalah, saya tak tahu. Tapi akhirnya last minute they sabotage the deal and then PRU 14 barisan lingkup. Macam orang UMNO sendiri berkata, ini pemimpin UMNO kata, kita tidak akan menang 80 kursi. Don't talk about 135. It's not going to happen. Sekira pertandingan 3 penjuru dengan PAS. So kadang-kadang saya rasa Najib ni mungkin dia ikhlas, mungkin dia memang nak buat, tapi budak-budak dia ni, either budak-budak dia ni bodoh sombong, bongkak, ataupun they know what they are doing. Dia nak sabotage bagi UMNO kalah, saya tak tahu. So that is the issue. So dalam isu 1MDB, SRC, banyak benda yang dibuat, adakah dengan pengetahuan Najib? Important. Not just pengetahuan Najib, tapi arahan Najib. Adakah Najib arah semua benda ni dibuat? Ataupun benda ni dibuat dengan pengetahuan, with the knowledge of Najib? Atau banyak dia orang buat behind Najib's back tanpa Najib mengetahui, dan Najib akhirnya menjadi mangsa perbuatan budak-budak dia. Ini satu soalan, dan bagi saya is a perkara ragu-ragu, perkara was-was, iaitu kemungkinan. Dan sekira timbul kemungkinan, walaupun tak boleh dibukti 100%, tapi kemungkinan 10%, maknanya this trial has got to take a whole different direction. Walaupun dia kata hakim ni, mereka buat keputusan berpandu kepada kenyataan dalam mahkamah. Kalau orang masuk dalam mahkamah, kata, ya, dia tu rogol saya, dia peluk saya, dia telanjangkan saya, dia rogol saya. Itu berpandu kepada kenyataan. You kata saya tak buat, dia kata you buat. So, hakim percaya kepada tu. So, the point is, the witness punya statement, orang yang menjadi saksi. And the problem is, ramai yang menjadi saksi di dalam kes, beberapa kes ni lah, termasuk kes Najib dan beberapa orang. Ramai yang menjadi saksi, and this case Muhyiddin yang akan datang ni kita tengok. Witness tu yang sebenar terlibat. Mereka terlibat di dalam jenayah tersebut. They are involved in the crime. Tapi apabila mereka menjadi saksi, mereka diberi pengecualian dari exemption ataupun immunity dari di-charge. So sekarang ni saya terlibat di dalam jenayah. So pihak pendakwa ke pihak kerajaan nak suruh saya jadi saksi. Kalau saya jadi saksi, saya tidak akan di-charge. I will not face trial, I will not be charged if I become the witness. So saya jadi witness lah, sebab kalau saya tak jadi witness, saya pun akan duduk sekali dengan Najib dan saya akan di-charge untuk jenayah. So the best thing is, saya setuju, saya jadi saksi terhadap Najib.
Saya akan masuk mahkamah, saya akan beri kenyataan bahawasanya begini. So Najib sangkutlah. Saya lepas. Bukan kerana saya tidak bersalah. Saya lepas kerana walaupun saya bersalah, tapi saya akan menjadi saksi untuk menentukan yang Najib ni akan masuk penjara. Jadi saksi itu saya ragu-ragu. Saksi itu pun ada conflict of interest. Sama macam hakim. Conflict of interest iaitu kalau saya setuju mengenakan Najib, saya tak akan kena. Kalau saya tak setuju nak mengenakan Najib, saya akan kena. In that situation, saya tak boleh terima kenyataan saksi itu sebagai 100% sah. There is a ragu-ragu. Dan sekiranya timbul ragu-ragu, tak boleh dah. Kita tak boleh nak tu dah. Sama lah kita ambil air semayang. Saya ragu-ragu, saya ambil air semayang ni, saya terkentut ke tadi ke tidak. Kalau you rasa mungkin you terkentut, ambil air semayang sekali lagi. You sudah ragu-ragu, sudah was-was. So that is the issue yang kita kena fokus. Soalan dia, hakim kata ni, hakim kata tu. Hakim kata berdasar kepada saksi. Bila saksi kata gitu, hakim akan buat keputusan berdasar kepada kenyataan ataupun testimoni orang tersebut. Tapi ramai yang terlibat dalam tu, misalan Jolo. Jolo tak pernah dipanggil untuk menjadi saksi. Jolo punya keterangan tidak pernah diambil walaupun dalam mahkamah ataupun dalam recorded statement. Hamid Baduh, IGP dulu, Ketua Polis Negara. Dia kata, kita tahu mana Jolo, kita tahu dia duduk di mana, rumah dia, alamat dia. Dan mengikut Peguam Negara, mereka dah jumpa Jolo beberapa kali. So, Ketua Polis Negara kata dia tahu di mana Jolo ada. Alamat pun dia tahu. Mengikut Peguam Negara, bekas Peguam Negara, dia kata mereka telah jumpa Jolo beberapa kali untuk berunding dengan dia, negotiate dengan dia tentang kes ni. So, kalau Ketua Polis Negara, Peguam Negara, semua tahu di mana Jolo ada, telah berjumpa dengan Jolo, telah merunding dengan dia untuk balik dan sebagainya. Sebab apa tak ambil statement dia? Boleh record statement dia. Saya berapa kali dipanggil ke Embassy Malaysia di London, di Bangkok, di Jakarta, di Singapura. Banyak tempat saya dipanggil ke Duta Malaysia untuk statement saya dirakam, for my statement to be recorded. Statement saya apabila dirakam di Kedutaan Malaysia di 45 negara yang saya sebut tadi, bermaknanya sama macam saya buat statement saya, record statement saya di Malaysia, on Malaysian soil. Sebab embassy is Malaysian soil. Jadi saya ni 4-5 kali masuk embassy di merata dunia. Maknanya, pada zahirnya, saya telah balik Malaysia. I went back to Malaysia. Not to Malaysian soil, tapi to Malaysian soil in a foreign land, iaitu embassy. Itu sah. Statement tu boleh diterima sebagai bukti di dalam perbicaraan. So, dah you banyak kali jumpa Jolo, you tahu dia di mana, you dah mungkin you pergi minum teh dengan dia ke whatever. So, recordlah statement dia, guna statement dia di dalam perbicaraan Najib. Sebab apa tak guna? So, sekarang ni, the very important element, most important element is Jolo. Most important. Tanpa Jolo, semua ni tidak akan berlaku. He is the mastermind, he is the executor, dia yang merancang, dia yang melaksana, yang dikatakan penipuan ataupun perompakan 1 MDB. Jolo lah is the mastermind. Dia yang buat semua. Tapi you jumpa dia banyak kali, you tak ambil statement dia, apa yang sebenar berlaku? Adakah Jolo buat ni diarah oleh Najib? Adakah Jolo buat ni dengan pengetahuan Najib? Adakah Najib di belakang ni semua ataupun Jolo di belakang this crime, this jenayah? Kita tak tahu. So, orang masuk mahkamah kata, saya terima arahan dari Jolo. Jolo yang suruh saya buat ni. Jolo yang saya suruh buat tu. Benda perancangan ni Jolo.
Tapi saya rasa Jolo ni dia buat dengan pengetahuan Najib. Saya rasa Jolo ni dia diarah oleh Najib. Saya rasalah, saya tak tahu mana boleh macam tu. So bagi saya banyak kelemahan, banyak cacat di dalam perbicaraan Najib, dan perkara ni bagi saya tidak lengkap. It's not complete. Dan hari ini Azalina Osman Said telah kata ada conflict of interest. Okey. Kerajaan sendiri kata conflict of interest. So apa? What's the next step? Apa langkah next? Adakah Najib akan diberi perbicaraan semula, retrial? Satu perbicaraan baru dengan hakim lain? Apa tindakan? Kalau setakat Azalina nak cakap politik saja, mungkin nak tunjuk yang kita nak bantu Najib, tapi too many tapis. Bagi saya banyak ngarut lah. Baik Anwar, baik Ahmad Zaid Hamidi, baik Azalina, baik siapa sekalipun, a lot of political talk, tapi all empty talk, bullshit talk lah. So bagi saya, no need to talk, pergi buat. Stop talking. Tutup mulut Azalina tu, don't open your mouth. Baik Zaid, baik Anwar, tutup mulut, don't open your mouth. Tunjuk kita, bukti kepada kita apa you akan buat sekiranya you rasa ada berlaku cacat atau ada berlaku tidak keadilan terhadap Najib. Soalan dia, you rasa Najib mungkin bersalah. You rasa mungkin Najib memang betul curi duit. That's not for you to say. The issue is, kalau sekira satu perbicaraan tidak adil, kita tak boleh terima, walaupun kita rasa 99% saya rasa memang betul, tapi ada 0.1%, iaitu that 0.1% perlu Najib diberi keadilan. Dan kalau sekira keadilan bermaksudnya perbicaraan baru, maka buatlah perbicaraan baru. Sebab akhirnya jangan lupa ya, kita duduk klaim macam-macam, Islam ni agama mulia lah, Islam ni agama yang memberi keadilan lah kononnya. Tetapi akhirnya orang Islam ni, mereka sendiri yang tidak memuliakan the doctrine of Islam ataupun menghayati konsep Islam. Assalamualaikum. Salam sejahtera.